Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 DR 16/2020 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 dalam jawatan kuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa. Kementerian Belia dan Sukan, Kepala Bekalan B45 dan Kepala Pembangunan P45 di bawah Kementerian Belia dan Sukan terbuka untuk dibahas sekarang. Saya ada senarai, saya ingin menjemput yang pertama Yang Berhormat Johor Bahru, kemudian diikuti Yang Berhormat Kuala Krai. Silakan Johor Bahru 5 minit. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan merakamkan ucapan takziah buat keluarga saudara Syafiq Ahmad, pemain bola sepak kebangsaan dan juga pasukan JDT yang terlibat dalam kemalangan baru-baru ini. Bagi memulakan perbahasan, saya ingin merujuk butiran B45 020000 Pembangunan Belia dan Sukan. Kita ambil maklum bahawa COVID-19 ini memberi kesan yang menyeluruh kepada semua industri. Sukan tidak terkecuali. Jadi saya harap pihak KBS mengambil maklum desakan daripada penggiat-penggiat sukan supaya disegerakan dalam soal sport bubbles dengan izin sebagai contoh dan cari jalan untuk meneruskan kelangsungan aktiviti sukan. Cuma dalam perbahasan hari ini saya nak menarik perhatian menteri ada dalam dewan ini soal jaringan keselamatan sosial. Saya ambil contoh 2-3 hari yang lepas tular satu kisah melibatkan seorang negarawan kita, Karamjit Singh. Datuk Speaker mesti kenal, Datuk Pengerusi, iaitu pelomba rally yang bukan hanya mengharumkan nama negara, beliau merupakan pelomba pertama negara Asia ini memenangi pertandingan dunia FIA sebagai contoh. Hari ini terpaksa jual kereta untuk meneruskan kelangsungan hidup beliau. Yang mana kalau kita tengok dari segi jaringan keselamatan sosial yang kita ada sekarang ini, kerajaan ada skim perhargaan pencen, tetapi hanya terhad kepada pemenang pingat dalam sukan Olimpik. Kalau sebagai contoh juara dunia sekalipun, kalau sukan itu tidak dipertandingkan, tak dapat apa-apa. Kita ada tokoh yang lain, sukan squash sebagai contoh, juara dunia, tapi adakah sistem jaringan keselamatan sosial ini diperpanjangkan kepada mereka? Kedua, perkara yang sama, Menteri, iaitu ada juga atlet kita mewakili dalam sukan Olimpik ini bukan sekali, bukan 2 kali, malah 4 kali. 16 tahun beliau mendedikasikan kehidupan untuk mengharumkan nama negara, maka saya rasa sudah sampai masanya untuk Menteri teliti perkara ini, kita lebar luaskan lagi jaringan. Tak cukup cadangan, kalau ada timbalan pun ada, cetak duit dan sebagainya, tak cukup. Kita kena tengok kaedah yang sebaik yang sebaiknya. Yang kedua, butiran 030800 dalam pembangunan belia dan sukan. Saya mendapat maklum daripada peringkat persatuan-persatuan sukan di peringkat akar umbi. Mereka menghadapi, sebelum COVID lagi pun, menghadapi cabaran dalam soal untuk mendapatkan dana. Jadi bagi saya percaya di bawah KBS ini ada peruntukan untuk NGO-NGO. Dan saya harap menteri yang tiada bebanan politik, bukannya mewakili sayap mana-mana parti, sepatutnya kita mereformasikan dana ini supaya diagihkan kepada persatuan yang betul-betul memerlukan. Dan bebanan untuk melahirkan bakat-bakat yang akan mewakili negara ini jangan hanya diserahkan kepada ibu bapa, jangan hanya diserahkan kepada sekolah ataupun persatuan-persatuan kecil ini, kerana percayalah ramai individu olahragawan kita ini terbina ataupun digilap daripada akar umbi. Kalau di Johor Bahru sebagai contoh, kita ada atlet peninju yang menang peringkat Asia. Kita ada pelomba basikal cilik, budak kecil, basikal BMX menang sukma. Tetapi bila dalam soal latihan, terpaksa bergantung kepada NGO untuk membantu dalam soal mendapatkan dana. Jadi yang ini saya mohon pihak daripada KBS untuk teliti supaya dalam soal pembangunan ini kita jaga juga kebajikan bakal-bakal atlet kita ini.
Perkara yang ketiga, buat pengetahuan Menteri, butiran 030400 soal penyelenggaraan pejabat dan kompleks belia dan sukan. Di Johor Bahru, di Lakin terdapat satu kompleks belia dan sukan, tetapi keadaannya uzur dan usang. Memang sudah sampai masanya untuk dipulihkan, di-upgrade. Cuma ura-ura yang kami dengar selama ini, bertahun-tahun sebenarnya cerita ini, iaitu kompleks ini akan dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau nak bina di tempat yang baru itu, teruskan. Bagi saya, ianya akan memanfaatkan komuniti di sana. Tapi yang saya mohon, pertimbangan daripada menteri yang saya anggap sebagai abang saya, untuk kita kekalkan lokasi kompleks tersebut di Lakin supaya manfaat kepada penduduk sekitarnya. Dengan izin pengerusi, terakhir sekali, di Lakin itu juga terdapat stadium yang berpenuh sejarah, terdapat kolam renang, menteri pun dah turun, jadi saya harap KBS kekalkanlah kompleks belia dan sukan di Johor Bahru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Johor Bahru. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai, diikuti kemudian Yang Berhormat Muar. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Pengerusi, terima kasih kerana memberi kesempatan dan peluang kepada saya untuk turut sama dalam perbahasan perangkat jawatankuasa Kementerian Belia dan Sukan. Saya ingin menyentuh butiran 031100, Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara. Tahniah kepada Kementerian Belia dan Sukan atas kenaikan peruntukan pada butiran ini. Apakah KBS sedia mengkaji semula senarai sukan yang dimasukkan dalam senarai sukan teras dan juga program podium? Dan apakah hasil program tersebut telah memberikan pingat kepada negara dalam tamasya yang disertai? Yang kedua, Datuk Pengerusi, butiran 02007, Kompleks Sukan Komuniti. Fasiliti sukan di Kelantan khususnya masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Tidakkah KBS bercadang untuk menyediakan kompleks sukan mini di setiap daerah ataupun kawasan parlimen bagi kegunaan belia dan komuniti? Kompleks sukan mini ini amatlah diperlukan untuk memupuk semangat kesukanan di kalangan anak muda, serta akan memberi nilai tambahan untuk memperkukuhkan semangat kebersamaan antara komuniti. Apakah indikator utama yang diambil kira oleh pihak kementerian untuk pembinaan sesebuah kompleks sukan mini tersebut? Dalam masa yang sama, saya ingin mencadangkan kompleks sukan mini untuk Kuala Krai dan sebuah tapak yang sesuai telah dikenal pasti. Hanya tunggu Yang Berhormat Menteri turun melihat sendiri tapak tersebut, insya-Allah. Datuk Pengerusi, poin ataupun butiran yang ketiga ialah 010200, Perbadanan Stadium Malaysia. Kelantan bakal menjadi tuan rumah Sukma 2026. Soalan yang saya ingin kemukakan di sini ialah apakah status terkini Stadium Bukit Merbau dan juga kompleks serta infrastruktur sukan yang melibatkan penganjuran Sukma tersebut? Apakah pihak kementerian yakin ia akan dapat disiapkan dan dapat digunakan sepenuhnya menjelang Sukma 2026 di Kelantan? Selain itu, adakah kerajaan akan membaik pulih Stadium Sultan Muhammad keempat yang sudah terlalu lama dan uzur yang perlu kepada perhatian segera? Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 020100, belia dan sukan. E-sport semakin menjadi perhatian di kalangan remaja. Apakah kementerian telah atau akan membuat kajian kesan sukan dalam talian ini akan menyebabkan penurunan minat belia kepada sukan konvensional yang ada? Saya melihat e-sport memberi kesan yang sangat besar terutama kepada golongan remaja yang terutamanya yang masih lagi bersekolah. Saya bimbang jika ia tidak dipantau dengan sebaiknya. Bukan sahaja kepada sukan konvensional, malah akan memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Bagaimana pula dengan ketagihan terhadap dunia sukan atas talian yang ada juga sesetengahnya terlibat dengan wang pertaluhan dan perjudian? Adakah pihak kerajaan bercadang menyekat beberapa aplikasi dalam talian yang ternyata memberi kesan buruk seperti GTA dan sebagainya yang boleh mempengaruhi pemikiran anak-anak muda untuk melakukan keganasan? Menuju butiran yang sama, seperti kita semua maklum, Sukma 2020 yang dijadualkan berlangsung di Johor pada Julai lepas telah dianjak pada bulan April tahun 2021 akibat pandemik COVID-19. Persoalan saya, adakah KBS tidak bercadang
menganjurkan kejohanan-kejohanan lain selain sukma, memandangkan atlet pelapis ini tidak ada kejohanan kompetitif untuk disertai dalam tempoh masa ini. Dan butiran yang terakhir, Datuk Pengerusi, ialah 030600 International Youth Centre. Saya ingin tanyakan tentang International Youth Centre yang sebelum ini menjadi perhatian kementerian. Namun belanjawan kali ini langsung tiada peruntukan untuk program tersebut. Apakah status terkini International Youth Centre ini dan apakah keberkesanan program ini setakat yang telah pun dilaksanakan? Terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Lumpur. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Muar. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Ada beberapa perkara yang saya nak bangkitkan. Pertama sekali adalah Kod Bidang 20000 Perkhidmatan dan Pembekalan. Untuk kita melaksanakan program, bukan program jangka masa pendek tapi jangka masa panjang, perlu ada kelangsungan khususnya dari segi status kewangan kementerian. Sebelum ini ada cadangan yang telah pun dipersetujui di peringkat Kabinet dan dapat kelulusan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada peringkat tersebut, Tun Dr. Mahathir. Untuk kita ada carve out bagi sugar tax. Setiap tahun, Kementerian Belia dan Sukan akan dapat dana khas 30 juta ringgit untuk kegunaan sukan bola sepak ataupun industri bola sepak. Sebab itu ada penambahan yang amat besar. Daripada 15 juta ringgit setahun dinaikkan kepada 45 juta ringgit pada belanjawan tahun lepas. Persoalan saya, adakah dasar yang sama akan diteruskan kerana pada hari ini kita masih belum lihat lagi jumlah keseluruhan dana bola sepak khususnya bagi peringkat akar umbi. Kedua, dalam bab yang sama juga adalah keperluan untuk KBS bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk perangi judi haram berhabis-habisan. Kenapa saya kongsikan perkara ini? Kerana sebelum ini lagi sekali telah pun dipersetujui di peringkat Kabinet untuk kita perketatkan undang-undang untuk menekan mereka yang mengamalkan judi haram untuk naikkan jumlah hukuman yang harus dikenakan kepada mereka. Kenapa ini penting? Pada tahun 2000, at its height, KBS dapat setiap tahun dalam 100 juta ringgit daripada private sector khususnya Sports Toto. Tetapi kerana peningkatan judi haram, paling rendah kita terima adalah 2 tahun lepas iaitu dalam 30 juta ringgit setahun. Pengurangan 70 juta ringgit setahun yang akhirnya menyebabkan MSN terkesan dengan begitu teruk. Adakah KBS akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan dasar yang telah pun dipersetujui dan diluluskan akan dilaksanakan? Kedua adalah berkenaan MFLS, Kod Bidang 31000. Apabila MFLS, Malaysia Future Leader School, digagaskan, ia menggantikan BTN, Biro Tata Negara, sebelum ni diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri tetapi diletakkan kini kepada KBS. BTN sebelum ini dikenali sebagai badan indoktrinasi khususnya bagi tujuan politik. Dan saya yakin banyak anak muda akan ingat jasa BTN kepada diri mereka, bukan pada tahun 1980 tetapi pada beberapa tahun yang lepas. Persoalan saya, apabila ada penurunan bajet yang begitu ketara, adakah ia bermaksud bahawa BTN akan kembali dihidupkan semula dan akhirnya MFLS perlu mencari tempat lain untuk bertapak? Kerana laporan-laporan telah pun menunjukkan bahawa kerajaan berniat untuk mengembalikan semula bukan saja BTN, iaitu merupakan salah satu badan indoktrinasi politik, tetapi juga PLKN yang memakan dana 700 ke 800 juta ringgit setahun. Dana tahunan kementerian secara keseluruhan. Perkara ini perlu diperjelaskan. Selepas itu saya juga ingin bangkitkan isu gelembung sukan. Saya akan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri bila saya bangkitkan isu ini beberapa hari lepas dan mendapat sokongan yang agak besar daripada mereka yang berada di industri sukan. Mereka telah pun melawat pada padang yang teruk terkesan. Saya berharap bukan setakat melawat padang tersebut tetapi keluarkan SOP baru secepat mungkin dan bentangkan hala tuju. Kalau betul pada tahun depan, bila? Tarikh ni apa? Dan kalau boleh bekerjasama dengan bank-bank untuk pastikan mereka yang terkesan mendapat lanjutan moratorium dan pada masa yang sama terus diberikan secara direct bantuan dana yang telah pun dijanjikan oleh tekun yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebelum ni. Yang bukan gelembung sukan ni bukan saja bagi industri bola sepak
tapi bagi semua sukan-sukan yang berlainan. Keempat, saya ingin bangkitkan isu penganjuran SUKMA. Ya. Saya ingin tanya kepada kementerian, adakah kementerian ingin meneruskan dasar di mana kita ingin mengembalikan penganjuran SUKMA kepada negeri Kelantan? Sebelum ini saya ingat apabila saya berjumpa dengan Menteri Besar Kelantan, walaupun kita berada di kedudukan politik yang berbeza, parti yang berbeza, tetapi buat pertama kali dalam sejarah kita telah pun bersetuju untuk mengembalikan hak penganjuran SUKMA kepada Kelantan, kerana selepas lebih 20 tahun tak pernah sekali pun SUKMA dikembalikan ke Kelantan, dan kalau dikembalikan akan dapat dana dalam 200 juta ringgit Malaysia untuk pembangunan infrasukan yang sudah lama dinanti-nantikan. Yang terakhir, saya kena ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana berjiwa besar sanggup meneruskan projek infrasukan khususnya di kawasan saya Muar, Hub Anak Muda, Hub Tengku Mokerta. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma saya berharap sebelum ini dana yang diperuntukkan adalah 25 juta ringgit. Bila saya lihat pelan pembaharuannya, sudah tidak ada lagi elemen kolam renang. Kolam renang ni sangat penting Yang Berhormat Menteri, kerana kalau tanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia akan ingat kerana dia orang Muar. Pada tahun 1980-1990 ada kolam renang di Muar tetapi telah pun dihapuskan. Sebab itu ada cadangan untuk kembalikan kolam renang ini yang telah pun lama dinanti-nantikan oleh orang Muar. Sebelum ini telah dimasukkan ke dalam plan, tetapi dalam plan baru tiada lagi. But either way, saya akan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Berjiwa besar, terima kasih. Kalau ia pergi ke undian, saya janji saya tidak akan tolak. Kalau boleh, kena sokong. Boleh minta celah terbaik. Bandar Kuching tak sempat masuk celahan yang lain. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Jerai, kemudian diikuti Yang Berhormat Bukit Mertajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengurusi 0200 Pembangunan Belia dan Sukan, 0200 Belia dan Sukan. Pelanggan belia berumur 15 hingga 30 tahun. Jadi perubahan ini memerlukan pihak kementerian untuk melihat kepada kematangan para belia untuk memimpin, dan dana yang diperuntukkan hampir 96,509,800 ringgit. Sejauh manakah program skim perantisan nasional yang dikatakan dapat memberi peluang pekerjaan kepada 10,000 belia di negara ini telah diusahakan dan akan dirancang untuk mendapatkan ataupun untuk mengurangkan pengangguran dalam kalangan belia. Terusnya 020200 Pembangunan Kemahiran Belia, dana yang diperuntukkan sebanyak 189 juta, di mana dalam pembangunan kemahiran belia ini, Datuk Yang Pengerusi, keboleh pasaran graduan latihan kemahiran, dan saya percaya 10,000 belia terdagang mahir dalam tempoh COVID ini. Apakah peluang-peluang jangka pendek yang dibuka untuk belia meraih sumber pendapatan seperti mana usahawan belia niaga dan sebagainya. Terusnya butiran 030800 program belia dan sukan. Dana yang diperuntukkan 20 juta. Sejauh manakah program belia dan sukan ini dapat melahirkan belia yang hebat di bidang sukan? Di Parlimen Jerai, saya terima kasih. Saya dipahamkan telah pun diluluskan permohonan menaik taraf pergelanggang futsal bagi merancakkan lagi kehadiran para belia persukan di luar bandar. Harapan saya, Yang Berhormat Menteri, segeralah dapat mempercepatkan usaha tersebut dan memberi satu saham yang hebat bagi mengekang belia yang terbabit daripada melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Sehubungan itu juga, mungkin permohonan saya ada juga kaitan dengan butiran 02400 gelanggang sukan yang melibatkan peruntukan 32,712,900 ringgit. Seterusnya 04007 kajian pembangunan belia, peruntukannya 2,250,000. Dengan peruntukan sebanyak itu, apakah perincian program pembangunan yang dimaksudkan? Sehubungan itu juga
adakah kajian pembangunan sebanyak itu dana peruntukan melibatkan pembangunan belia di luar bandar? Seterusnya 020300 Majlis Sukan Negara sebanyak 14 juta yang diperuntukkan untuk menambah bilangan atlet di peringkat pelapis dan senior. Dari segi atlet pelapis untuk pembangunan bola sepak, apakah langkah kementerian bagi meningkatkan skill pemain pelapis bagi mewujudkan pemain yang hebat dalam kancah bola sepak negara? Kerana sekarang ini ranking bola sepak Malaysia berada dalam 154 peringkat dunia. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Joran. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bukit Mertajam diikuti oleh Yang Berhormat Stew. Terima kasih Timbalan Pengerusi dan saya mohon untuk bahas peringkat jawatan kuasa untuk perbelanjaan KBS. Pertama sekali saya ingin merujuk kepada 10000 emolument dan juga 20000 butiran perkhidmatan dan bekalan. Sebab kedua-dua ini merujuk kepada emolument kaki tangan tetap dan juga kaki tangan kontrak di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan saya perhatikan bahawa dalam perkara kedua-dua butiran ini sama ada di bahagian pembangunan belia dan sukan 020000 dan sebagainya, ataupun dalam bahagian pembangunan kemahiran belia, iaitu melibatkan saya percaya Institut Kemahiran Belia dan Sukan, iaitu 020200. Semua ini mengalami pemotongan dari segi jumlah berbanding dengan tahun lepas. Adakah ini bermaksud gaji dan juga kebajikan termasuk tuntutan overtime dan sebagainya penjawat awam akan dipotong? Dan adakah ini juga menunjukkan bahawa akan berlaku pengurangan bilangan staf sama ada kaki tangan tetap ataupun kontrak di peringkat Kementerian Belia dan Sukan? Dan saya harap perkara ini tidak berlaku sebab dalam keadaan ekonomi lembap, pasaran kerja lembap, jangan kita memangsakan penjawat awam kita. Saya juga ingin memohon kepada menteri yang ada di sini, kawan baik saya dari Kepala Batas, pegawai belia dan sukan, pegawai S, terutamanya di peringkat daerah, kita mohon supaya diselaraskan semua grade pegawai belia dan sukan peringkat daerah supaya mereka setara dengan pegawai peringkat daerah, kementerian-kementerian dan jabatan lain. Keduanya, 030800 program belia dan sukan, saya nampak ada pemotongan lebih 50%. Sebenarnya program belia dan sukan bukan setakat buat event. Saya faham mungkin kerana ada yang berpendapat bahawa kena potong sebab tak dapat buat event. Tetapi program belia dan sukan bukan setakat buat event. Malah persatuan-persatuan belia sama ada kebangsaan ataupun setempat melaksanakan banyak aktiviti-aktiviti kesukarelaan, terutamanya dalam bantuan bencana termasuk zaman musim COVID ni. Saya mohon supaya diberi perhatian. Saya dah bagi 10 cadangan kepada kementerian termasuk pemberian 100,000 kepada setiap persatuan belia kebangsaan sebagai dana pengurusan COVID. Butiran 020300 Majlis Sukan Negara, saya mohon supaya peruntukan dinaikkan supaya boleh memberikan dana kepada Persatuan Sukan Kebangsaan. Ini juga termasuk dalam cadangan saya, termasuklah 3 juta kepada YAKIB, iaitu Yayasan Atlet Kebangsaan yang menjaga kebajikan bekas-bekas atlet negara. Akhir sekali saya nampak butiran 02400 untuk gelanggang sukan diturunkan daripada 55.8 juta kepada 32.7 juta. Saya mohon supaya kalau boleh kita tingkatkan sebab dalam keadaan ekonomi lembap, kerajaan perlu berbelanja untuk memastikan pasaran, memastikan pekerjaan dan sebagainya, merangsangkan ekonomi, dan ini mungkin untuk kepentingan kawasan saya. Menteri pun dah kata setuju untuk membina sebuah pusat e-sports di Bukit Mertajam. Saya mohon supaya ini tidak dimansuhkan. Bagi peluang kepada saudara Bandar Kuching. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nak bertanya pandangan Yang Berhormat Bukit Mertajam. Kita lihat satu bajet yang paling besar dalam sejarah negara kita, tetapi kita melihat satu penurunan yang sangat ketara di dalam bajet untuk anak muda ini sampai 215 juta ringgit. Apakah pandangan Yang Berhormat? Apakah mesej yang ingin dihantar oleh kerajaan ini? Dan saya faham walaupun musim COVID ini mungkin ada tamasya sukan yang mungkin tidak dapat digiatkan. Adakah ia lebih baik jika peruntukan tersebut disalurkan untuk pembinaan dan pembangunan kemahiran belia? Tetapi kita lihat juga ada penurunan. Apakah pandangan Yang Berhormat?
Saya setuju dan saya minta masukkan dalam ucapan saya dan saya percaya Saudara Menteri akan cuba untuk memberikan perhatian yang sewajarnya. Satu lagi perkara terakhir 030600 untuk IYC. Saya nampak peruntukan daripada 1 juta jadi kosong. Saya harap Kementerian sedar bahawa IYC walaupun dia merujuk kepada banyak membuat aktiviti-aktiviti antarabangsa, tetapi dalam keadaan COVID ini kita tidak terhad hanya kepada aktiviti sedemikian. Sebenarnya di zaman di bawah pentadbiran Menteri Belia dan Sukan Saudara Muar, kita telah membuat perancangan untuk melatih belia-belia kita untuk mempunyai kesedaran dan pemahaman SDG, ya, Sustainable Development Goals. Jadi saya harap peruntukan boleh dipulangkan kepada IYC supaya mereka melaksanakan program-program dalam negeri, memperkasakan belia Malaysia untuk berdepan dengan cabaran antarabangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bukit Mentajam. Sekarang silakan Yang Berhormat Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datuk Pengerusi, saya terus kepada butiran 020100. Belia menjadi golongan terbesar menerima kesan pandemik COVID-19 kerana mereka berusia antara 15 hingga 40 tahun. Menyumbang 46.8% atau 15.25 juta daripada jumlah penduduk negara pada tahun 2019. Selain itu, berdasarkan tinjauan dalam Talian Institut Pembangunan Belia Malaysia, sebanyak 83% golongan belia menyatakan terkesan sepanjang tempoh COVID-19. Tidak dinafikan, pelbagai insentif telah disediakan melalui Pelan Rangsang Ekonomi 2020 dan Belanjawan Negara 2021 agar dapat membantu seramai mungkin golongan belia memperolehi peluang pekerjaan baharu dan pengekalan pekerjaan sedia ada. Namun begitu, sehingga kini sejauh manakah insentif tersebut dapat membantu golongan tersebut dan apakah langkah kerajaan dalam menggalakkan lebih ramai belia memanfaatkan insentif yang disediakan. Butiran kedua 00100 Institut Kemahiran Belia Negara. Institut Kemahiran Belia Negara merupakan satu institusi penting bagi melahirkan belia yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh industri di negara ini. Secara purata, setiap negeri hanya terdapat 1 atau 2 IKBN sahaja, termasuklah di Terengganu, iaitu di Kemasik dan di Wakah Tapeh. Saya ingin memohon kepada pihak kerajaan agar dibina sebuah IKBN di Stew, memandangkan IKBN yang sedia ada, iaitu di Wakah Tapeh dan Kemasik, terletak agak jauh daripada Stew. Pohon dipertimbangkan. Butiran ketiga 02400 Gelanggang Sukan. Saya ingin memohon kepada pihak kerajaan supaya menaik taraf kompleks sukan Sungai Tarum dengan mengupgradekan padang biasa kepada padang sintetik. Selain itu, gelangan futsal dan gelangan-gelangan sukan lain yang sedia ada di kompleks tersebut juga perlu diselenggara dan dibaik pulih dengan segera. Hal ini kerana fasiliti sukan sedia ada di kompleks sukan tersebut telah sekian lama tidak diselenggara. Saya juga ingin memohon pihak kerajaan untuk melengkapkan kompleks Sungai Tarum ini dengan beberapa kelengkapan lain seperti gelangan tertutup untuk sukan bola jaring dan beberapa gelangan sukan lain, terutama kemudahan sukan yang belum disediakan di tempat di kompleks tersebut. Butiran seterusnya 02007 Kompleks Sukan Komuniti. Di bawah butiran ini, saya mencadangkan agar kompleks sukan setiu Sungai Tarum dibina bersekali dengan pejabat belia dan sukan setiu. Hal ini bagi memudahkan pengurusan dan kawal selia kompleks sukan tersebut, sekaligus mampu mengelak daripada kompleks sukan terbengkalai tanpa pengawasan. Butiran seterusnya 010200 Perbadanan Stadium Malaysia. Merujuk pada butiran ini, saya ingin memohon pihak kerajaan untuk mempertimbangkan pembinaan satu mini stadium di Kampung Sungai Bari Langkap. Kawasan tersebut tidak mempunyai apa-apa kemudahan sukan yang besar. Tambahan pula kemudahan mini stadium Sungai Tarum yang ada, mini stadium Sungai Tarum agak jauh daripada lokasi ini. Perkara ini menyusahkan penduduk, terutama golongan belia untuk bersukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Sepang.
diikuti oleh Yang Berhormat Bacok. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, saya terus kepada butiran 02000 iaitu pembangunan belia dan sukan, di mana jumlah peruntukan telah dikurangkan daripada zaman PH sebanyak 101 juta kepada 96 juta saja. Jadi saya ingin bertanyakah kenapakah jumlah ini dikurangkan, Yang Berhormat Menteri, sedangkan kita tahu bahawa belia dan sukan ini tak boleh kita nak asingkan lah. Dan saya rasa Yang Berhormat, saya juga merasa hairan kenapa, di manakah tadi kita telah dengar ada yang Yang Berhormat Kuala Keras berkata tentang e-sport ataupun e-sukan yang merupakan sekarang trend terkini. Dan saya dipahamkan memang kerajaan kementerian juga sebenarnya memang ada membuat satu plan strategik pembangunan e-sukan 2020 hingga 2025. Tetapi kalau kita lihat dalam butiran dalam buku belanjawan ini, tidak ada satu pun butiran khas mengenai e-sukan. Seperti mana Yang Berhormat ketahui bahawa e-sukan ini dilaporkan bahawa menjelang 2023 mungkin mempunyai jumlah penonton, viewers lebih kurang 648 juta. Dan pada Sukan Asia 2022 yang akan ada di China, dikatakan bahawa e-sukan mungkin juga akan diperkenalkan sebagai sukan yang akan diperkenalkan secara beransur-ansur lah. Jadi menunjukkan betapa e-sukan ini satu yang trendy sekarang ini. Walaupun saya akui Yang Berhormat, memang ada perbahasan panjang. Adakah e-sukan ini satu sukan atau tidak? Kerana dia tidak melibatkan aktiviti fizikal. Kalau dulu kita tahu orang yang bersukan ini, kita boleh lihatlah dari segi mereka ini secara umumnya dari segi penampilan fizikal mereka mungkin nampak lebih sihat dan sebagainya. Sedangkan sekarang ini kemungkinan orang yang terlibat dengan e-sukan ini mungkin memakai kacamata yang begitu tebal. Mungkin seorang yang mungkin dari segi agak subur dari segi perkembangan badannya. Tetapi mereka terlibat dalam e-sukan. Dan apa lagi kita tahu bahawa dalam e-sukan ini ada satunya dipanggil fenomena interconnected junkies yang mereka terlalu ketagih dengan e-sukan ini, e-game ini, yang mengakibatkan ada dia punya kesan buruknya, iaitu ada yang kata, ibu bapa kata mereka tak semayang, mereka ini kurang bersukan. Walaupun mereka terlibat dengan e-sukan, tapi mereka tidak bersukan, tidak berpeluh dan sebagainya. Jadi ini ada dia punya downside lah. Jadi saya mengharapkan perkara-perkara ini juga diambil kira. Dan ada juga terdapat laporan mengatakan ada belia yang sampai meninggal dunia kerana terlalu ketagih dengan e-sukan ini. Tetapi apa yang nak katakan bahawa e-sukan ini satu yang memang kita kena ambil berat, dan saya harap segala yang dibangkit itu dapat perhatian daripada Yang Berhormat Menteri. Dan saya juga ingin minta supaya kerajaan juga memikirkan tentang, sekarang kita tahu belia ini mereka tidak suka sangat macam generasi yang sebelum, mereka sekarang dipanggil generasi Z. Mereka yang lahir selepas 1995 dipanggil generasi Z. Dulu generasi Y, sekarang generasi Z. Yang mana generasi ini generasi yang memang agak unik dari segi penampilan mereka, dan mereka ini adalah dari segi kerjaya pun mereka tidak begitu suka kerja macam kita office hour. Sebab tu wujudnya apa panggil gig economy ataupun ekonomi gig ini, yang mana mereka tidak mahu tersekat dengan waktu lah, terhad dengan waktu bekerja. Tetapi ada masalah sikit dari segi gig ekonomi ini kerana tidak ada satu dipanggil safety net ataupun tidak ada satunya keselamatan dari segi sosial mereka, iaitu macam mana dari segi contohnya caroman KWSP tak ada, SOKSO tak ada dan sebagainya. Jadi ini pun menjadi satu masalah kepada golongan belia, tidak ada jaminan masa depan. Walaupun dalam masa sama mereka ini merasakan bahawa inilah bidang yang mereka paling suka, sebab mereka tidak tertakluk kepada satu rejim yang memang agak ketat. Tetapi mereka juga dalam masa sama mahukan satu keselamatan sosial ataupun jaringan keselamatan, safety net. Jadi saya mengharapkan Yang Berhormat Menteri dapat mengambil kira perkara ini. Sama ada kita nak perkenalkan satu skim macam mana ke, itu Yang Berhormat boleh fikirkanlah. Dan terakhirnya
Datuk Pengerusi, saya nak tanya, apakah rasionalnya kita masih lagi ingin mengadakan terus Biro Tata Negara ini? Sebab kita lihat dalam butiran iaitu butiran 00119 ada peruntukan mengenai Biro Tata Negara. Seperti mana dikatakan oleh Yang Berhormat daripada MUA tadi, bahawa Biro Tata Negara ini selalunya dijadikan sebagai tempat indoktrinasi politik. Sebab itulah di zaman PH meminta, kita telah perkenalkan satu skim baru yang dipanggil Sekolah Kepimpinan Masa Depan Malaysia, MFLS. Yang saya rasa itulah sepatutnya patutnya kita ke arah itu. Tetapi malangnya peruntukan mengenai Sekolah Kepimpinan Masa Depan Malaysia ini telah dikurangkan begitu banyak. Hampir 37 juta dikurangkan. Tetapi ada peruntukan mengenai Biro Tata Negara. Jadi sebagai penutup saya nak katakan kita mesti cuba memperkasakan belia ini, Yang Berhormat Menteri, kerana belia ini ataupun orang muda ini, kata Bung Karno, kalau kamu bagi saya 10 orang pemuda, saya boleh goncangkan dunia. Terima kasih, Sepang. Innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu Ashabul Kahfi. Jadi kita harap pemuda ni diberikan satu penekanan. Saya harap pemuda UMNO lepas pun beranilah bercakap benda benar. Cakaplah di kerajaan pintu belakang tak boleh ni. Patutnya pemuda kena berdiri begitu. Ni pemuda lembab ni apa masa? Probok Terima kasih, Yang Berhormat Sepang. Saya jemput sekarang Yang Berhormat Bacok, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Sepangga dan yang terakhir Yang Berhormat Parit. Sila Bacok. Terima kasih Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tuan Pengerusi, saya terus kepada butiran 020100 belia dan sukan. Saya telah seringkali membangkitkan mengenai isu penagihan dadah dalam kalangan belia dalam Dewan Yang Mulia ini. Dalam tempoh 5 tahun daripada 2014 sehingga 2018, 85,000 kes-kes penagihan dadah berlaku melibatkan umur belia pada umur 19 tahun sehingga 39 tahun. Jumlah kes yang berlaku ini terlalu besar untuk kita tangani. Maka sewajarnya isu ini sentiasa menjadi keutamaan oleh kerajaan setiap tahun dan kita tidak boleh sesekali merasa selesa dan berpada dalam keadaan situasi yang semakin meruncing. Oleh itu saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada pihak kementerian. Seperkara lagi, saya turut terbaca mengenai program Empowering Youth for Drug Use Free Community 2020 yang telah dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama agensi-agensi lain. Ini salah satu daripada program yang penting bagi mengadvokasi isu-isu pencegahan dadah dalam kalangan belia pada hari ini. Saya ingin bertanya, mengapa tiada peruntukan yang jelas bagi menangani isu dadah dalam mana-mana butiran di bawah Kementerian Belia dan Sukan? Kedua, sejauh mana kementerian melaksanakan program-program seperti kempen belia benci dadah dan sebagainya bagi memperkasakan kempen mencegah belia daripada terlibat dengan jenayah dadah? Butiran 020300 Majlis Sukan Negara. Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh perkara di bawah butiran Majlis Sukan Negara kerana ia berkaitan dengan soal prestasi atlet di peringkat tertinggi selain penganjuran sukan di pelbagai peringkat. Kita melihat banyak acara-acara sukan di peringkat domestik dan antarabangsa yang terpaksa dibatalkan atau ditangguhkan pada tahun ini disebabkan oleh pandemik virus COVID-19 yang melanda global pada hari ini. Saya difahamkan tahun depan ada beberapa kejohanan antarabangsa yang akan dijalankan, termasuklah beberapa acara olahraga bagi kelayakan Olimpik. Ini termasuk juga kelayakan Piala Dunia FIFA 2022 dan kelayakan Piala Asia AFC 2023 yang turut ditunda pada tahun hadapan. Begitu juga pasukan-pasukan bola sepak tempatan yang mewakili Malaysia dalam AFC Champions League dan AFC Cup pada tahun hadapan. Kesemua acara-acara ini bukan sahaja melibatkan kehadiran atlet dan pasukan luar datang bertandang ke negara kita, Malaysia, bahkan ada yang melibatkan atlet dan pemain-pemain negara yang perlu beraksi di luar negara.
Saya ingin bertanya apakah langkah kementerian bagi memastikan atlet-atlet negara dapat diberikan peluang untuk kembali menyertai acara-acara di peringkat lebih tinggi ini, serta langkah yang terperinci bagi memastikan dalam masa yang sama stamina dan juga kesihatan mereka terjamin daripada sebarang ancaman kesihatan dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Cok, boleh saya jemput yang berhormat. Boleh. Sepangga. Saya ada lagi 1 minit 35 Bacok pernah beri kebenaran untuk saya mencelah, saya khawatir saya tidak dapat peluang. Boleh ya, Tok Pengerusi, mengenai kemahiran tinggi, pembangunan kemahiran belia adalah penting. Saya kira belia ini dijadikan bangsa usahawan. Mereka menjadi tauke syarikat-syarikat online, PKS, IKS misalnya, supaya dengan kemahiran tinggi maka gaji mereka akan bertambah tinggi. Seterusnya mengenai MFLS dan BTN, saya menyokong kewujudan semula BTN ini. BTN ini adalah suatu latihan sikap berteraskan sistem nilai yang mulia. Ia berdasarkan pada falsafah jatuh bangun sebuah negara bangsa itu berteraskan nilai-nilai murni. Jika nilai-nilai mulia yang ditanamkan kepada rakyat, maka negara bangsa itu akan maju, tapi nilai sebaliknya negara bangsa itu akan mundur. Oleh kerana itu saya menyokong diwujudkan semula BTN sebagaimana yang ada dalam perkara projek pembangunan Biro Tata Negara 00119, dan dia adalah sebenarnya program yang amat mulia, dan kepada mereka yang tidak pernah hadir kursus BTN ini menuduh macam-macam, tapi pada mereka yang hadir BTN membawa banyak kebaikan. Saya bekas pegawai BTN. Hadir. Saya memang tak manfaat. Saya bekas pegawai BTN, kita pergi ke negara Jepun, ke negara saya hadir, saya dengar apa yang mereka cakap. Negara Jerman dan juga ke negara Indonesia untuk membuat segala modul yang baik untuk BTN ini, dan tujuannya ialah untuk menanamkan nilai-nilai yang murni dan menjadikan rakyat yang patriotik. Itu. Terima kasih. Ini floor Bacok tadi, right? Sila sambut Bacok. Saya setuju. Yang baik, yang tak baik kita tambah baik, insya-Allah. Masukkan ucapan tempian. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Baik. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Sepangga. Kemudian yang terakhir Parit. Sila. 5 minit. Nanti minta speaker terakhir 2-3 minit je. Ledang. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus menyentuh mengenai dengan butiran 02400 iaitu gelanggang sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, ramai di kalangan belia di negeri Sabah yang memiliki bakat yang terpendam dalam sukan bermotor ini, baik motorkar ataupun motosikal. Tetapi sedihnya bakat mereka tidak dapat diketengahkan hanya kerana mereka tidak disediakan dengan platform untuk aksi kemahiran mereka dalam sukan permotoran. Dan kalau saya boleh rujuk kepada dialog belia bersama dengan Yang Berhormat Menteri daripada MUA, daripada Sabah pada masa itu, ada diutarakan tentang masalah ketiadaan fasiliti sukan permotoran di Sabah, dan saya difahamkan di Sarawak juga tiada. So bayangkan dua negeri yang terpisah dengan tanah semenanjung ini, langsung tidak ada fasiliti sukan permotoran di dua negeri ini. Jadi saya minta agar Yang Berhormat Menteri atau melalui Kementerian Belia dan Sukan dapat mempertimbangkan fasiliti sukan seumpama ini agar ianya bermanfaat untuk anak-anak muda kita, khususnya dalam musim pandemik COVID ini. Sukan permotoran merupakan sukan yang saya rasa boleh dianjurkan kerana ada SOP-SOP yang saya rasa boleh menepati SOP untuk mengelak penularan COVID. Dan mengenai dengan butiran 00601, naik taraf kompleks belia dan sukan di negeri-negeri. November tahun lepas, Kerajaan Negeri Sabah menerusi Lembaga Sukan Negeri Sabah telah memperkenalkan sistem e-booking yang membolehkan pengguna kompleks sukan membuat tempahan gelanggang serta peralatan sukan hanya melalui aplikasi yang diberi nama GoNet. Penggunaan e-booking tersebut dilihat sebagai medium terbaik buat anak-anak muda di negeri Sabah untuk membuat tempahan gelanggang serta peralatan sukan tanpa melibatkan sebarang interaksi fizikal di kaunter yang boleh merisikokan mereka. Seperti yang diharap oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah sebelum ini, sistem e-booking ini akan diperluaskan penggunaannya di kesemua 15 kompleks sukan di Sabah sekiranya Kerajaan Negeri Sabah masih mentadbir pada masa itu.
Berkenaan hal ini, saya minta Yang Berhormat Menteri jelaskan pertama dengan peruntukan sebanyak 27.89 juta ringgit bagi putaran ini, adakah kementerian berhasrat untuk memberi monetary support dengan izin bagi meluaskan penggunaan sistem e-booking di negeri Sabah di kesemua kompleks belia dan sukan, termasuklah gelanggang-gelanggang takraw dan futsal milik kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri. Dan keduanya, apakah aspek keselamatan yang akan diberikan penekanan oleh kementerian bagi membangunkan semula atau menaik taraf kompleks-kompleks belia dan sukan di negeri Sabah, lebih-lebih lagi kamera litar tertutup atau CCTV tidak dipasang di kebanyakan kompleks sukan-sukan ini. Ketiga, memandangkan tiada satu pun peruntukan di bawah KBS dikhususkan untuk negeri Sabah. Saya ingin bertanya berapakah anggaran peruntukan yang akan dihaskan untuk menaik taraf setiap satu kompleks belia dan sukan di Sabah, terutamanya yang terletak berdekatan dengan kawasan luar bandar. Dan sekiranya ada special allocation dengan izin untuk tujuan tersebut, saya minta agar kementerian dapat mempertimbangkan pembinaan pusat khas bagi anak-anak muda luar bandar untuk melibatkan diri dalam sukan e-sport. Seperti Yang Berhormat Menteri sedia maklum, penglibatan dalam e-sport memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan anak-anak kampung di Sabah sememangnya tidak mampu dari segi aspek keuangan. Jadi saya fikir dalam keadaan kita dibataskan untuk melakukan aktiviti sukan yang melibatkan sentuhan fizikal, pengujudan sebuah pusat khas e-sport di kompleks-kompleks belia dan sukan di Sabah dapat menarik minat belia luar bandar untuk melibatkan diri baik secara amatur ataupun profesional dalam bidang e-sport ini. Datuk Yang Dipertua, Datuk Pengerusi yang terakhir, butiran 031100, program latihan dan pembangunan sukan Majlis Sukan Negara. Memandangkan kejohanan Sukma dan para Sukma ditangguhkan pada tahun 2022, segala bentuk persiapan atlet harus diberi tumpuan, khususnya atlet para. Berkenaan dengan persiapan atlet para, saya ada 3 persoalan untuk respon Yang Berhormat Menteri. Pertama, apakah bentuk pemantauan daripada kementerian terhadap rutin latihan atlet para Sabah, khususnya sukan individu yang turut berhadapan dengan SOP latihan yang baru? Diminta atlet harus di mana atlet harus menjalani latihan secara bersendirian. Kedua, adakah kementerian menerusi Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Negeri Sabah akan mewujudkan sistem interaksi latihan sukan secara digital ataupun e-training yang membolehkan pengendalian latihan harian antara jurulatih dan atlet para dapat dilakukan menerusi aplikasi digital yang mengandungi modul latihan mengikut jenis sukan? Dan jika tiada inisiatif sebegitu, bagaimanakah aspek kejurulatihan bagi atlet para dapat diberi pemfokusan memandangkan adanya SOP baru yang terpaksa mengubah training method dengan izin seseorang jurulatih berdasarkan had atau limitation yang digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan masalah-masalah seperti logistik serta kekangan pergerakan disebabkan oleh PKPB dan PKPD yang mungkin akan dikuatkuasakan semula bila-bila masa pada tahun hadapan, adakah KBS mempunyai perancangan untuk mewujudkan pusat latihan khas di kompleks sukan yang berdekatan dengan atlet para yang terpilih untuk mewakili Sabah dalam Sukma 2022, khususnya mereka yang tinggal di luar bandar? Sekian, Datuk Pengerusi. Terima kasih. Yang Berhormat Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya juga ucap terima kasih kerana diberi peluang. Saya akan menyentuh butiran 020100. Saya melihat peruntukan belia dan sukan ini telah pun mengalami kekurangan 101.58 juta. Jadi menurut statistik yang dikeluarkan oleh agensi yang tidak ada kebangsaan, seramai 18,986 belia telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah sepanjang tahun 2019. Jika kita lihat angka ini adalah besar dan satu tindakan segera harus dilaksanakan oleh kementerian bagi memastikan belia tidak terjebak dalam aktiviti yang tidak bermoral ini. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah bentuk program yang akan dilaksanakan kepada belia bagi mengelakkan belia dari terjerumus ke dalam masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah? Sejauh mana keberkesanan program belia sedia ada dalam mengurangkan jumlah belia dari terjebak ke dalam masalah ini? Saya juga menyentuh 030800, 010300. Pepatah dia menyatakan anak muda pewaris
kepimpinan negara. Belia adalah tonggak masa depan negara. Jadi saya nak tahu setakat mana sebenarnya soal ketidakserataan gaji setimpal dengan jawatan yang dipohon, kekurangan kemahiran dalam kalangan pekerja baru, kekurangan program latihan yang benar-benar berkesan untuk memenuhi keperluan industri dan sebagainya. Jadi saya nak tahu kualiti pendidikan serta penstrukturan semula akademik dengan mengambil kira penekanan bidang Tibet untuk memenuhi keperluan industri perlu dititik beratkan dan ia bakal menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dan saya juga ingin tahu apakah yang dilakukan oleh institut YES kerana sepatutnya mereka ini bertindak sebagai think tank dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia. Dan juga saya ingin tahu setakat manakah sebenarnya YES ini yang melaksanakan penyelidikan berimpak tinggi benar-benar menggunakan hak data belia untuk membantu belia negara, terutama soal pengangguran, pendidikan, kos sara hidup dan peluang serta penciptaan pekerjaan yang baru. Perkara ini perlu dilihat secara serius dan tidak hanya kita berpeluk tubuh saja. 020300 saya juga melihat Majlis Sukan Negara ni. Saya ingin tahu bagaimanakah persiapan atlet negara bagi menghadapi Sukan Olimpik 2020 yang telah ditangguhkan ke tahun 2021 serta apakah langkah yang akan diambil oleh kementerian. 030500 penyelenggaraan peralatan latihan dan bangunan IKBN. Institut Kemahiran Belia Negara telah menawarkan sijil beberapa kursus. Saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah peruntukan yang sedia ada ini mencukupi menaik taraf serta menyelenggara IKBN yang berada di seluruh Malaysia? Dan berapakah jumlah peruntukan yang akan disediakan oleh kementerian bagi menaik taraf serta menyelenggara peralatan bagi IKBN Seri Iskandar bagi meningkatkan kualiti IKBN Seri Iskandar di dalam kawasan Parlimen Parit? Seterusnya 02007 Kompleks Sukan. Seiring dengan pertambahan penduduk di kawasan saya melihat ada keperluan untuk membina baru sebuah kompleks sukan bagi memastikan rakyat di Parit turut juga dapat mendapat impak akses kemudahan sukan yang berkualiti. Melalui peruntukan tahun 2021 ini, saya pohon agar kementerian dapat mempertimbangkan pembinaan kompleks sukan khususnya di kawasan saya. Seterusnya yang akhir 02400 gelanggang sukan. Melalui butiran gelanggang sukan ini saya melihat kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 32.71 juta. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian melalui peruntukan yang sedia ada ini, berapakah jumlah peruntukan yang akan disediakan kepada Parlimen Parit bagi menyelenggara gelanggang-gelanggang sukan yang sebenarnya begitu perlu untuk diperbaiki kerana dalam bentuk maintenance dan sebagainya bagi kemudahan anak-anak belia kita dan juga masyarakat. Sikit Farid. Terima kasih Farid, terima kasih Datuk Speaker. Cuma saya nak tambah tadi naik taraf kompleks sukan tadi, saya juga mahu bahawa Jempol juga tidak terkeluar daripada naik taraf kemudahan sukan di kompleks sukan Jempol kerana sehingga kini tidak banyak naik taraf tu dilakukan, malah untuk anak-anak muda kawasan khususnya di Jempol kemudahan yang ada ini tidak terpelihara dengan baik dan banyak benda-benda game dan lain-lain tak boleh digunakan. Jadi saya pohon supaya ia dimasukkan dalam perbahasan Parit. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Jempol. Saya setuju kerana keperluan-keperluan sukan ini ataupun kompleks sukan ini memang kita memerlukan khususnya di kawasan-kawasan kita untuk kemudahan-kemudahan dan elok kiranya di mana-mana kawasan tempat yang Parit mencelah sikit boleh? Sekejap. Keperluan-keperluan di mana-mana tempat untuk kita melihat potensi-potensi belia remaja anak muda kita ini menggunakan akses yang sedia ada ini bagi manfaat bagi mereka dan sekaligus sebagaimana yang saya sebut awal tadi dapat mengekang dari segi perkara-perkara yang tidak
bermoral, penyalahan gunaan dadah dan sebagainya melalui aktiviti-aktiviti sukan dan juga kemudahan-kemudahan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Okey, terima kasih Farid menyentuh soal penektarafan stadium ataupun kemudahan sukan di Kimanis yang berhormat Datuk Pengerusi telah pun diluluskan sebelum ini sebuah mini stadium. Tetapi oleh kerana barangkali banyak kekangan tidak dapat diteruskan. Tapi saya telah berbicara dengan Yang Berhormat Menteri sendiri dan saya berharap pembinaan mini stadium Kimanis itu akan dapat dilaksanakan pada masa yang telah pun dibincangkan. Terima kasih. Lidang nak mencelah kan Saidi Batlong. Silakan. Ya, singkat saja. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya tadi juga ingin membangkitkan berkenaan dengan isu gelanggang sukan tadi di bawah butiran 02400 yang menunjukkan anggaran pada 2021 kurang daripada 2020. Mungkin kerana pembangunan, tetapi saya mohon Menteri untuk terutamanya memberi fokus tumpuan kepada penyelenggaraan. Sebab sebenarnya dari segi gelanggang sukan ini, gelanggang futsal ini saya sudah bangkitkan pada sesi yang lepas juga, di mana banyak gelanggang sukan kita ini terlampau sangat daif. Teruk sangat. Maknanya kalau mereka bermain pun di gelanggang ini, dah tentu mereka akan cedera, luka dan sebagainya. Sedangkan banyak daripada gelanggang-gelanggang ini berada di peringkat luar bandar dan anak-anak muda ni bangkit main tu kerana mereka hebat tu kerana bermain di luar bandar, di kampung. Dan mereka menjadi pemain-pemain hebat, main untuk contohnya ada satu gelanggang futsal di kawasan saya, Taman Tangkak Jaya itu ada pemain JDT 3, saudara Syamim bermain di gelanggang tersebut. Dari situlah mereka bangkit. Tapi gelanggang-gelanggang ini tidak dibaik pulih. Ada yang telah dihempak pokok pagar, pokok durian. Di kawasan saya, kawasan Parit Bunga, Jalan Masjid, gelanggang futsal dihempap dengan pokok durian, pagarnya sehingga ke hari ini belum lagi dibaik pulih. Begitu juga dengan gelanggang yang lain, lantai yang rosak dan sebagainya. Pada tahun lepas, kita boleh mengeluarkan peruntukan untuk baik pulih. Ada saya keluarkan untuk gelanggang, futsal, untuk sepak takraw dan sebagainya. Tetapi saya rasa, saya percaya dan saya minta sangat kepada Yang Berhormat Menteri untuk benar-benar melihat berkenaan dengan penyelenggaraan gelanggang futsal, terutama dalam keadaan di mana kita ada COVID sekarang. Jadi kita ada masa yang baik untuk kita selenggarakan dan kita jadikan gelanggang ini sebagai gelanggang yang baik untuk kegiatan anak-anak muda kita. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Pusing. Akhir sekali, Yang Berhormat Farid. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Jempol Kimanis dan Ledang menyebut tentang betapa pentingnya gelanggang-gelanggang sukan ini. Memang tidak dapat dinafikan. Memang permohonan-permohonan itu biasa untuk kita mohon di kawasan kita, tetapi bagaimana kita nak mengurus takbirnya, bagaimana dari segi maintenance-nya, iaitu perlu dipikirkan oleh kementerian dan saya harap kepada menteri kita yang cukup hebat ini akan dapat memberikan perhatian khususnya gelanggang-gelanggang sukan di dalam kawasan-kawasan yang perlu untuk kita naik taraf, begitu juga dalam bentuk kata orang kawaslia supaya kita dapat meningkatkan dari segi kemudahan dan sebagainya. Terima kasih Tuan Deputy. Terima kasih semua Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri jangan lupa pengerang untuk gelanggang sukan naik taraf. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Pengerusi, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa yang menyentuh perincian-perincian yang spesifik butiran di bawah tanggungjawab Kementerian Belia dan Sukan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dan setiap persoalan, syur, cadangan, saranan, teguran dan kritikan maupun harapan yang dizahir ataupun dibahas oleh ahli yang berhormat akan menjadi pedoman ataupun panduan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Sekali lalu ingin saya sebut di sini bahawa Kementerian Belia dan Sukan diperuntukkan sejumlah anggaran perbelanjaan secara keseluruhan berjumlah RM940,580,900. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, 614,136,800
iaitu sebanyak 9.6% adalah bagi tujuan perbelanjaan mengurus, iaitu peningkatan 9.6% berbanding peruntukan yang diterima pada tahun 2020. Dan manakala 326,444,000 untuk perbelanjaan pembangunan, yakni peningkatan sebanyak 19.5% berbanding 2020. KBS sebagaimana yang diketahui mempunyai 3 bidang tumpuan atau sektor teras yang diberi keutamaan, iaitu sektor sukan, belia dan juga pembangunan kemahiran ataupun TVET. Dalam sektor sukan, secara imbasan awal daripada keseluruhan peruntukan mengurus B45 sebanyak 614,136,800 yang diperuntukkan di bawah anggaran belanjawan 2021 kepada Kementerian Belia dan Sukan, sejumlah 107,261,570, yakni 17%, telah dikhususkan untuk pelaksanaan semua program sukan, baik sukan berprestasi tinggi maupun sukan untuk semua di peringkat akar umbi. Untuk sektor belia, berasaskan peruntukan yang sama sejumlah 31,999,000 ataupun sekitar 6% daripada B45 telah dikhususkan untuk pelaksanaan program belia. Bagi sektor TVET, pelaksanaan program TVET ataupun pembangunan kemahiran di bawah seliaan KBS telah menerima peruntukan sejumlah RM113,467,900 ataupun 18.48% daripada B45, menyaksikan peningkatan sebanyak 3.27% berbanding 2020. Saya nak jelaskan secara keseluruhan bajet KBS belanja mengurus dan pembangunan bagi tahun 2020 hakikatnya meningkat sebanyak 12.9% berbanding daripada 2020. Izinkan saya untuk menjawab dan memberi respon dan menjelaskan apa yang saya sebut tadi. Banyak ahli parlimen yang berhormat yang membangkitkan berkaitan dengan soal penurunan jumlah peruntukan belanjawan daripada 1.14 kepada 940. Saya nak jelaskan bahawa 2020 belanjawan disediakan berdasarkan unjuran yang dibuat pada 2019. Unjuran itu berdasarkan kepada pendapatan yang bakal dijana oleh pihak kerajaan dan juga pendapatan melalui pungutan cukai dan sebagainya. Namun pada 2020, sebagaimana semua kita sedia maklum, kita telah kita telah berdepan dengan penularan COVID-19 yang menyebabkan beberapa perkara berubah. Dinamik dunia berubah, malahan dari segi harga minyak mentah berubah. Tentu sekalilah unjuran yang dibuat oleh 2019 untuk belanjawan 2020 juga berubah. Keduanya ialah kerana dalam 2020 disebabkan oleh COVID-19, kerajaan terpaksa memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi dan pelbagai lagi inisiatif bagi tujuan untuk menangani penularan COVID-19 dan bagi memastikan kelestarian, kemampuan dan juga the livelihood of rakyat dapat diteruskan. Dan antara sumber yang diperolehi oleh kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi selain daripada fiscal injection ataupun daripada borrowing adalah melalui penjimatan ataupun rekalibrasi peruntukan-peruntukan yang diberi pada kementerian. Jadi saya nak jelaskan walaupun dilihat hakikatnya belanjawan 2020 diperuntukkan 1.15, namun peruntukan sebenar setelah berlaku sekatan yang dipulangkan semula kepada Kementerian Kewangan adalah berjumlah 833,306,000. Ini bermaksud 940 juta ini merupakan pertambahan hampir lebih daripada 100 juta. Jadi ini bagi juga menjawab beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh beberapa yang berhormat sebentar tadi. Demikian juga yang dibangkitkan oleh
Bukit Mertajam berkaitan dengan emolumen. Ingin saya jelaskan bahawa emolumen yang berlaku pengurangan ini disebabkan oleh pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Kewangan, outcome based budgeting, di mana pada dahulunya peruntukan untuk penjawatan emolumen dibuat berdasarkan pada waran yang dikeluar. Namun jumlah waran yang dikeluar dengan jumlah jawatan yang diisi adalah jumlah yang berbeza. Malah manakala pada 2021 peruntukan disediakan hanya untuk mereka yang mengisi jawatan. Bererti kerisauan, khawatir kalau ada kekurangan ataupun kalau ada pekerjaan ataupun mereka yang diberhentikan kerja kerana berlaku penurunan itu sebenarnya tidak berlaku, tapi ianya adalah hasil penjimatan ataupun melalui proses OBB saya sebut tadi. Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan saya merasa lega mendengar penjelasan Yang Berhormat Menteri terutamanya tentang tidak akan berlaku pengurangan staf. Tapi saya mohon penjelasan sama ada perkara ini, pengurangan staf ini tidak berlaku setakat pekerja tetap ataupun termasuk juga pekerja kontrak. Kalau ada pengurangan pekerja kontrak, berapa orang yang terlibat? Terima kasih. Waktu ni yang saya sebut tadi adalah yang butiran yang disebut oleh YB, iaitu di bawah Jabatan Belia dan Sukan, dan di bawah itu tidak ada pengurangan. Kalau nak ada jawatan kontrak di bawah butiran lain mungkin ada, tetapi itu berdasarkan kepada keperluan. Tapi pada waktu ini tidak ada jawatan yang dikurang dan tidak ada pegawai yang diberhentikan. Seterusnya, Menteri, just satu perkara. Ya. Terima kasih. Saya juga ada sebut tadi butiran 030-200 iaitu emolument kaki tangan kontrak. Jadi saya minta kalau tidak ada butiran ataupun tidak ada maklumat sekarang, saya berharap Menteri boleh bagi dalam bentuk bertulis tentang perkara ini. Tentang butiran yang YB sebut tadi tak ada. I can give you right now. Okay, thank you. Terima kasih. Baik, YB Johor Bahru juga tadi membangkitkan berkaitan dengan Karamjit. Saya memang juga merasakan Karamjit ni adalah seorang yang kita semua sedia maklum telah mengharumkan nama negara dan terpapar dalam akhbar-akhbar berkaitan dengan apa yang telah beliau lalui, dan ini sebenarnya bukan hanyalah beliau seorang tapi banyak lagi mereka yang terkesan disebabkan oleh this unprecedented period of challenges that kita kena lalui. Namun saya akan berjumpa dengan Karamjit dan Yakib telah pun melakukan dan berjumpa dengan Karamjit. Cuma saya nak maklumkan bahawa terdapat dakwaan bahawa Karamjit dijanjikan pencen. Saya masih melakukan semakan kerana pada waktu ini yang ada skim pencen hanyalah mereka yang memenangi pingat di Olimpik. Ini dimulakan oleh pengarang sendiri ketika beliau Menteri Belia dan Sukan di Olimpik di Athens, dan kemudiannya diteruskan dan diperluaskan di zaman Rembau menjadi Menteri Belia dan Sukan, iaitu diperluaskan kepada Paralimpik. Dan di pihak KBS kita masih lagi juga untuk menerima pandangan-pandangan daripada Persatuan Sukan, terutamanya Majlis Olimpik Malaysia, dalam mereka memperjuangkan untuk nak pastikan bukan hanya pemenang pingat tetapi the Olympian, mereka yang melakukan dan mendapat kelayakan juga boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan pencen. Dan ini adalah antara yang sedang diperjuangkan oleh KBS. InsyaAllah bila mana semua siap, saya akan bawa perkara ini ke Jemaah Kabinet. Sikit Menteri, terima kasih Timbalan Pengerusi. Saya menyambut baik pendekatan yang agak segera untuk berjumpa sendiri dengan saudara Karamjit. Cuma seperti Menteri sebut tadi, ianya bukan adalah kes terpencil. Nampak gayanya perkara jaringan keselamatan sosial dasar itu perlu dipertimbangkan semula. Sebab mereka yang berkecimpung dalam memperjuangkan, mengharumkan nama negara, banyak yang terpaksa mengeluarkan modal sendiri. Jadi bagi saya, sebab itu saya kaitkan juga dengan persatuan-persatuan di peringkat akar umbi, kebanyakannya mereka bermula dengan keluarga berkorban.
Kalau kita baca cerita Nicole Nevitt sebagai contoh, beliau berjaya atas bermulanya dengan keluarga membantu. Jadi saya mohon dasar perlindungan jaringan keselamatan sosial dalam saya memperjuangkan untuk Grab driver dan sebagainya di bidang gig ekonomi, saya rasa ada keperluan untuk menteri mereformasikan buat perlindungan untuk atlet-atlet negara kita. Terima kasih, saya terima pandangan Yang Hormat dan sememangnya kalau mereka yang masih lagi berada pada dalam status atlet, mereka dilindungi oleh skim insurans dan ada skim yang saya tak ada detail di sini, tapi skim insurans ini to cover in many aspect of eventuality kalau berlaku. Dan inilah juga yang dilakukan oleh pihak KBS. Baru ni pun saya baru serahkan cek berjumlah 104,000 kepada seorang pemain sepak takraw yang mengalami kecederaan. Dan dalam soal mereka yang berstatus atlet, mereka memang sentiasa orang kata dilindungi oleh, cuma yang menjadi persoalan adalah bekas atlet. Sebab itulah saya pada peringkat awal ketika memikul tanggungjawab sebagai Menteri Belia dan Sukan, saya melihat penting untuk saya mengupayakan lebih YAKIP dan pendanaan kepada YAKIP pun dahulunya di waktu zaman MUA menjadi, mereka memperolehi secara langsung daripada Kementerian Kewangan sejumlah 3 juta ringgit. Jadi setakat ini saya telah salurkan hampir 600,000 dan saya difahamkan permohonan saya 1.5 juta juga telah diluluskan. Dan saya juga mohon daripada Menteri Kewangan agar dapat ditambahkan kepada YAKIP kerana peranan YAKIP setakat ini amat baik dan tidak ada seorang pun atlet-atlet yang terkesan, bekas atlet yang terkesan yang tidak mendapat lawatan daripada YAKIP, termasuklah Karamjit. Baik, MUA tadi ada 2-3 MUA bangkitkan berkaitan dengan gelembung sukan. Saya ucap terima kasih apa yang dibangkitkan oleh MUA ketika dalam soal jawab lisan. Cuma saya nak perjelaskan, sebenarnya padang komersial ini sudah pun dibenarkan. Ia bermula daripada gelombang ketiga COVID bila mana PKPB dilaksanakan pada saya kira 14 Oktober. Pada peringkat mulanya, semua aktiviti sukan juga dihentikan. Tetapi hasil perjuangan KBS pada 19, iaitu 5 hari selepas itu, sektor-sektor sukan tertentu telah dibuka balik. Terutamanya sebagaimana saya sebut gym. Saya kata gym ni adalah satu aktiviti yang kata for me, mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat, tentu sekalilah mereka akan menjadi pematuh SOP yang cukup hebat dan tinggi. Dan demikian juga kalau dilihat dari segi gym yang ada di seluruh negara, tidak ada langsung kluster gym. Malahan saya pernah buat tinjauan di Lampangan, YB. Salah satu dia ialah Fitness First yang mempunyai rantaian yang luas ataupun terbesar di Malaysia dengan Celebrity First. Mereka memaklumkan kepada saya dalam tempoh PKPP sehinggalah PKPB dilaksanakan, terdapat 600,000 visit. Only 2 cases of COVID positif, itu pun daripada luar. Berarti memang dalam soal sektor sukan agak terjamin dari segi mereka menjaga dan tidak ada berlaku penularan. Cuma dari segi bola sepak yang saya dapat ceritakan sikit ialah kerana ada SOP yang agak ketat. Kerana selagi for as long as dia tak bersifat non-contact, maka saya perjuangkan supaya dibenarkan juga waimah latihan sekalipun. Bukan kerana untuk mereka bermain tetapi untuk membolehkan operator tu buka. Saya turun ke Radia di Bukit Jelutong, saya turun ke arena dan saya lihat memang mereka dibuka dan akhir at least mereka can sustain the operation with some income. Namun sebagaimana yang disebut sebelum ini bahawa pada Kementerian Belia dan Sukan sedang membangunkan gelembung sukan model yang baru. Sebab kita lihat ada kemungkinan yang mungkin kita dapat perkenalkan kepada MKN. Sebab pada akhirnya it is beyond my call. It is the call by MKN dengan KKM. Kita lihat ada di luar negara yang mana mereka menggunakan kata ujian-ujian yang RTK. Ujian-ujian yang seperti mana saya sebut dulu, breathalyzer. Yang mana you test, you play. You test, you go and watch. You test, you can fly kalau dalam tourism. Jadi mungkin kalau kaedah itu satu hari nanti diterima, and it can bring the sense of normalcy balik kepada rakyat dan mungkin ia akan menjadikan
sukan ini. Tapi saya dapat beri jaminan kalender 2021 insya-Allah saya akan pastikan tidak akan ada a pause button to be push on spot berdasarkan model ini. Dan kemudiannya berkaitan dengan kompleks Muar Hub. Ya, sememangnya kita pernah berbual, memang menjadi amalan saya. Benda yang telah pun dirancang di peringkat awal akan diteruskan, demikian juga kat BM. Dan cumanya ialah ia dibuat setelah mengambil pandangan semua. So pandangan ni ialah bila mana termasuk saya mengambil pandangan daripada Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor, kerana beliau tuanku telah diberi peranan untuk mengetuai dan juga mengemblengkan belia di negeri Johor. Dan pada pandangan tuanku waktu itu, dan bahawa biarlah ia bercirikan kompleks belia dan program-program yang ada kaitan dengan belia. Kerana swimming pool itu lebih kepada sukan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Muar kerana banyak membantu, dan demikian juga kepada Kerajaan Negeri Johor, dan tentu sekali lah kepada tuanku yang banyak membantu, yang akhirnya dapat merealisasikan. Dan insya-Allah untuk makluman, tendernya akan dikeluarkan pada 24 hari bulan Disember ini. Dan kalau tidak ada aral mungkin pada 29 akan dibuat pecah tanah. Baik, saya rasa yang lainnya tadi ada berkaitan dengan perkara yang bersifat spesifik yang mohon untuk saya tengok kawasan komplek masing-masing. Saya fikir itu saya akan jawab secara bertulis. Ledang bangkitkan berkaitan dengan kompleks penyelenggaraan. Saya nak maklum sedikit saja. Bila tengok sukan punya kompleks ataupun gelanggang-gelanggang, tak semuanya dimiliki oleh di bawah KBS. Ada kalanya KBS serah kepada majlis daerah. KBS serah kepada majlis-majlis perbenaran, local government. Pada lazimnya pengendalian penyelenggaraan harus dilakukan oleh the local government. Namun begitu, itu tidak bererti bahawa KBS akan melepaskan tangan. Dalam keadaan-keadaan bila mana dilihat ada permohonan, insya-Allah kita akan pastikan bahawa semua fasiliti sukan yang berada, terutamanya di peringkat akar umbi, akan dapat diberi perhatian. Terima kasih Menteri. Sikit saja. Saya faham apa yang telah disebutkan oleh Menteri tadi berkenaan dengan apa dia dipanggil ini penyelenggaraan ataupun penyelarasan yang perlu dilakukan dengan majlis-majlis daerah yang juga menyelenggara gelanggang-gelanggang sukan termasuk gelanggang futsal, sepak takraw dan sebagainya. Tapi perkara ini telah lama berjalan, bukan baru tahun lepas ya, tetapi telah bertahun-tahun. Jadi saya rasa sesuatu perlu dilakukan supaya ada satu kesegeraan, ada satu penegasan yang dibuat dari segi pelaksanaan penyelenggaraan tersebut, execution. Ya, sebab saya nampak sangat perkara ini dan saya bimbang, saya tak mau menuduh, tapi saya khawatir sekiranya ada berlaku ketirisan dan audit ataupun siasatan perlu dilakukan supaya tidak ada ketirisan menyebabkan gelanggang itu kononnya dikeluarkan keuangan penyelenggaraan sama ada oleh KBS ataupun oleh majlis daerah tetapi tidak berkualiti dan akhirnya mudah rosak dan kemudian terbengkalai. Itu saja masalah. Terima kasih. Itu, tapi dalam soal penyelenggaraan ini saya fikir ia tidak akan berlaku dalam soal sebagaimana disebut sebab sentiasa dipantau oleh ICU dan it will be under a very strict scrutiny by also Ketua Audit Negara. Cuma sebagaimana saya sebut tadi lah, itulah kekangan. Tapi kalau ada lah di tempat ledang, I think you boleh forward kepada Kementerian Belia dan Sukan dan mana-mana dan insya-Allah saya akan lihat berdasarkan sebab saya sebut dalam perbahasan peringkat dasar. Salah satu yang saya ingin lihat bila saya panggil bagi pembangunan, saya minta supaya dibuat pecahan secara keseluruhan daripada 2016 ke 2020 dalam RMK 11 dan tengok secara demografi bagaimana kata taburan program atau projek-projek pembangunan yang dah dilakukan di seluruh negara. Dan adakah ia uneven? Bagaimana keadaan? Alhamdulillah setakat ini luar bandar masih mendapat tempat, hampir 42% keseluruhan daripada program pembangunan ditumpukan pada luar bandar. Namun ada negeri-negeri yang mempunyai keupayaan lebih. Saya maklumkan ini seperti negeri Sarawak.
negeri Sarawak banyak yang membelanjakan daripada kerajaan negeri sendiri. Namun negeri seperti Sabah tadi dibangkitkan oleh SPAGA, saya dah sebut bahawa sukan pemotoran ini adalah sukan yang akan diberi penekanan, dan insya-Allah dalam pendemokrasian sukan melalui perataan kemudahan sukan secara lebih menyeluruh, insya-Allah saya akan lihat dalam RMK 12 agar ia dilaksanakan dan dapat dinikmati oleh semua, termasuklah yang berada di Berhormat Menteri, Saya ada lagi 2 kementerian yang belum habis. Dikit saja. Sikit saja. Yang Berhormat Pengarah. Menteri dah menjawab. Saya habis. Maknanya mual lah. Lepas tu yang Berhormat Menteri kena. Menteri, Pontian pun terima kasih yang Berhormat ingin menimbulkan kalau boleh ada juga. 3 perkara. Kalau tidak boleh jawab secara lisan, secara bertulis pun saya harap boleh membantu. Pertama sekali bagi NFDP, sebelum ini peruntukan adalah 45 juta. Saya ingin tahu bagi tahun depan berapa peruntukan yang akan diberikan, khususnya apabila ada perjanjian dengan Kementerian Kewangan 30 juta ringgit daripada sugar tax akan disalurkan kepada kementerian, seberapa peruntukan pada tahun depan. Kedua, adakah BTN akan dihidupkan semula? Dan yang ketiga, adakah hak penganjuran SUKMA akan dikekalkan bagi negeri Kelantan? Yang terakhir cuma saya nak katakan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, senang nak jumpa, senang nak berdiskusi. Saya berharap bagi menteri-menteri lain sama juga. Sebab itu saya harap rakan-rakan pembangkang tak adalah buat undi belah bagi. Terima kasih. Sikit aja Menteri. Menteri yang berkaitan ya. Sikit. Saya menyokong BTN dihidupkan semula. Saya amat menyokong BTN dihidupkan semula. Baik, terima kasih banyak. Yang kedua, kemahiran tinggi, budaya usahawan di kalangan belia ini perlu ditingkatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kalau kerajaan saya harap Yang Berhormat dapat jawab secara bertulis. Ya, yang semua berkaitan dengan spesifik saya akan jawab tulis kerana terlalu banyak. Terima kasih. Dan berkaitan dengan Kelantan, memang Kelantan akan dapat hak penganjuran 2026. NFDP untuk 2021 kita diperuntukkan 20 juta daripada keseluruhan 110 juta. Berarti melalui di bawah peruntukan DE. Jadi Tuan Datuk Pengerusi, saya fikir itu sajalah yang dapat saya jawabkan. Terima kasih banyak. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 614,136,800 untuk Kepala B45 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ada yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, Kepala B45 jadi sebahagian daripada jadual. Yang Berhormat, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P45 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ada yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah Kepala P45 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.